Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pada pagi ini, cikgu akan menerangkan tentang sudut pandangan dalam cerpen 000 dan Rindu Seorang Rafiq. Baiklah, kemarin kita telah pelajari tentang sudut pandangan dalam karya sastra. Oleh itu, hari ini cikgu akan meneruskan dengan sudut pandangan dalam kedua-dua cerpen yang telah kita belajar. Yang pertama, apa itu sudut pandangan? Sudut pandangan ialah cara seseorang pengarang mempersembahkan cerita kepada pembaca. Sudut pandangan dalam sesebuah cerita dapat menjelaskan bagaimana cara seseorang pengarang itu mengisahkan ceritanya. Yang kedua, dalam sesebuah cerita, ada kalanya pengarang sendiri memainkan peranan sebagai watak dan ada kalanya pula pengarang hanya bertindak sebagai pencerita sahaja tanpa melibatkan dirinya dalam cerita tersebut. Untuk poin yang nombor 2 ini, kita boleh lihat banyak dalam cerpen, dalam novel di mana pengarang akan memainkan peranannya sebagai watak, iaitu dia akan menggunakan kata ganti nama diri aku. Jika kamu lihat sesuatu cerpen itu ada penggunaan aku, itu bermaksud bahawa pengarang sendiri yang memainkan peranan sebagai watak utama dalam cerpen ataupun cerita tersebut. Dan jika pengarang itu hanya bertindak sebagai pencerita sahaja, dia akan meletakkan watak-watak itu nama seperti Encik Ahmad, Rosalinda ataupun Puan Maimunah, macam tu. Untuk penjelasan yang lebih jelas. Sudut pandangan seperti yang kita telah belajar semalam ada dua. Yang pertama, sudut pandangan orang pertama dan yang kedua, sudut pandangan orang ketiga. Dalam kajian cerpen kedua-dua iaitu kajian cerpen 000 karya Shahnun Ahmad dan juga cerpen Rindu Seorang Rafiq karya Nisa Haji Harun. Kita hanya fokus kepada sudut pandangan orang pertama. Sudut pandangan orang pertama ialah memperlihatkan keterlibatan pengarang secara langsung dalam sesebuah cerita. Cerita yang mempunyai sudut pandangan jenis ini melibatkan pengarang berperanan sebagai salah seorang watak dalam cerita. Yang kedua, pengarang akan menggunakan ganti nama diri pertama seperti aku atau saya dalam ceritanya. Sudut pandangan orang pertama dalam cerpen 000 karya Shahnun Ahmad. Yang pertama, sudut pandangan yang terdapat dalam cerpen 000 karya Shahnun Ahmad merupakan sudut pandangan orang pertama. Mengapa cikgu katakan dalam cerpen 000 ini mengandungi sudut pandangan orang pertama? Hal ini kerana pengarang menggunakan ganti nama diri pertama iaitu aku. Kalau kamu semak semula cerpen 000, kebanyakan menggunakan aku iaitu watak pengarang itu sendiri di dalam cerpen tersebut. Pengarang tersebut memasukkan wataknya, memasukkan dirinya sendiri ke dalam cerpen tersebut. Sebagai contoh, aku memulakan permainanku itu dari rambut di kepala dol yang gerbang, gondrong, panjang, pintal memintal, kusut masai itu. Setiap kali aku gariskan rambut-rambut yang kusut masai kepunyaan dol itu, aku teringat pada sarang tupai di kampungku, entah berapa tahun yang lalu. Dipetik daripada cerpen 000, muka surat 45. Kamu rujuk semula muka surat 45. Di sini ada penggunaan aku. Seterusnya setiap kali aku. Dol itu aku. Di sini terdapat penggunaan perkataan aku di mana kata ganti nama diri yang pertama dan memperlihatkan keterlibatan pengarang itu sendiri dalam cerita.
Okey, jika kamu lihat kembali cerpen 000 ini, memang pengarang menggunakan sudut pandangan orang pertama, iaitu memasukkan dirinya sendiri ke dalam cerita tersebut. Okey, seterusnya, sudut pandangan orang pertama dalam cerpen Rindu Seorang Rafiq. Okey, yang pertama. Okey. Cerpen Rindu Seorang Rafiq merupakan sudut pandangan orang pertama. Mengapa cikgu berkata demikian? Kerana pengarang menggunakan ganti nama diri pertama seperti aku. Okay, sama juga seperti cerpen 000. Iaitu pengarang meletakkan ganti nama diri iaitu aku. Okay, kalau kamu tengok di muka surat yang pertama untuk cerpen tersebut, kita dah dapat kena pasti dah bahawa pengarang meletakkan diri dia, aku, ataupun dia menamakan dirinya sebagai Rafiq Mustaqim. Okay. Sebagai contoh, sesak nafasku seketika. Aku nyaris kehabisan ikhtiar. Tetapi aku berpegang pada prinsip selagi ada kemahuan, jalan keluarnya pasti akan datang. Okey, ini di muka surat 53. Kamu tengok penggunaan aku iaitu kata ganti nama diri pertama. Okey, memperlihatkan keterlibatan pengarang itu sendiri dalam cerita. Okey, kalau kamu tengok kembali cerpen Rindu Seorang Rafiq, memang dari awal penceritaan pengarang memasukkan sendiri diri dia dalam cerpen tersebut, di mana dia sendiri yang menceritakan tentang kehidupannya, tentang masalah Rosa, tentang kejadian Pulau Batu Putih dan juga Pulau Sipadan. Okey, kalau kamu tengok alur cerita tersebut memang dimulakan dengan sudut pandangan orang pertama. Okey, sampai situ saja penerangan cikgu pada hari ini. Cikgu harap kamu faham bahawa sudut pandangan orang pertama ini memang melibatkan diri pengarang itu sendiri di dalam cerpen. Dan juga kata kunci untuk kamu ingat bahawa itu merupakan sudut pandangan orang pertama ialah penggunaan kata ganti nama diri pertama iaitu aku ataupun saya. Okey, nanti kalau dalam peperiksaan akan naik petikan dan suruh kamu cari, nyatakan apa itu sudut pandangan yang terdapat dalam petikan. Kamu cari dulu kata kunci untuk kata ganti nama diri pertama. Okey, macam contoh naik cerpen ni. Okey, dia bagi petikan ni dan disuruh nyatakan apa tu sudut pandangan yang terdapat pada petikan ni. Jadi kamu dah nampak ada aku. Ini mesti jawapan dia adalah sudut pandangan orang pertama. Okey, ringkas sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap kamu faham dan jika kamu tak faham boleh tanya cikgu. Dan seterusnya kamu boleh salin nota-nota ni di dalam buku nota kamu iaitu buku nota Kubentang Sehelai Peta. Okey, terima kasih dan salam sejahtera.